لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadis 41 tengah sama lagi perbincangan hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih wa rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini kita bincang beberapa minggu dah. Jadi pada minggu lepas saya telah sebut secara tidak teratur huraian secara terperinci hadis ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak sambung semula dengan ada beberapa tambahan fakta. Jadi hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Di segi huraian secara terperinci seperti mana yang disebut oleh pensyarah hadis, tidak akan tercapai iman yang sempurna sehingga kecintaan dan kepatuhan seseorang hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata mengikut segala ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau kasih dan senang hati kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berasa benci kepada setiap larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud hadis ni, hadis yang ke-41 ini, mana tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu je tab'an lima, boleh ikut ajaran yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah-setengah pensyarah hadis menyebutkan bahawa tidak sempurna iman. Apakah bermaksud bila hawa nafsu dia tu ikut maka sempurna, dengan maksud iman dia tu iman kamil kafiyah, iman yang sempurna yang kira-kiranya sampai ke peringkat tahap yang maksimal, sempurna sungguh dalam erti kata yang sebenar. Apakah maksud begitu? Mengikut ulama, tidak sempurna ni maksudnya husul kamalil iman. Dia boleh capai ke tahap dengan apa ni, dia latih hawa nafsu dia tu, syahwat dia tu supaya ikut apa yang Nabi ajar, maka dia sudah berada di tahap boleh mencapai kesempurnaan iman. Itu maksudnya. Kerana banyak lagi perkara lain, yang kita sebut sebagai amalan. Banyak lagi perkara lain yang perlu dia buat. Tetapi kukuk mana kalau dalam bahasa mudah kita panggil sempurna iman lah. Setengah ulama kata kalau kita tidak huraf pun mana orang boleh faham tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mampu menundukkan hawa nafsu dia supaya kasih pada Rasulullah dari sudut mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut ni dia tak semesti kita redha dengan amalan. Sebab itulah setengah-setengah pensyarah hadis, moga dia hadis ni misalnya dalam kitab Mishkat ada ni hadis yang ke-178. Dalam kitab Mishkat tu dihurau oleh pensyarah dia tu, dia sebut, dia kata hadis ini bukan bermakna semata-mata ikut, tidak. Ini bukan bermakna semata-mata ikut. Sebab tu bila dia hurau hadis ni, dia buat mari kata-kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mana ikut Nabi, setengah orang tu dia ikut Nabi tapi dia berasa berat, hati dia tu tidak berasa tenang.
tidak redha ataupun dia rasa susah, tapi dia ikut juga. Sebab apa? Sebab dia yakin hak tu benar, tapi hati dia tak sampai ke peringkat jadi selesa ikut agama. Tak sampai tahap tu lagi. Jadi hak ni maksudnya hak nak kata sempurna iman ni bukan sekadar ikut, tetapi hati dia pun boleh menerima dengan redha sehingga dia puas hati. Misalnya kalau kita tengok dalam Kitabul Iman, di kitab Mishkat misalnya, Nabi sebut bahawa Islam yang sebenar, iman yang sebenar, bila dia buat benda baik, dia rasa tenang hati dia, dia rasa puas hati. Bahkan dia tidak rasa kekok, tidak rasa berat kita kata ikut agama. Tu. Dan bila dia buat salah, hati dia akan berlaku rasa keluh kesah. Tu jelas dalam hadis. Adalah hadis yang keberapa saya tak ingat, tapi ada tersebut dalam kitab Mishkat. Itu jelas. Jadi nak memahami hadis ini, dia kena melihat beberapa hadis lain untuk kita faham hadis ini. Sebab itulah saya sebut, saya petik kata-kata ulama. Beliau yakni orang Islam itu, beliau kasih dan senang hati kepada perintah Nabi. Bukan sekadar dia ikut, dia rasa senang dengan perintah Nabi, hati dia, dan rasa benci pada setiap larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kalau sudah berada di tahap ini, maknanya hawa nafsu itu sudah taba'an lima jitu bih. Dia telah berjaya memastikan hawa nafsu dia tu, naluri batin dia tu sudah dikira sebagai boleh mengikut. Sebab dia ikut ni dua, ikut zahir, ikut batin. Dia kena ikut kedua-duanya, zahir dan batin, dengan rasa redha, rasa kenal. Misalnya hadis di bawah ni sebagai penghurah kepada hadis ini, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggaman, tidak akan sempurna keimanan seseorang kamu sehingga aku kata Nabi lebih dicintai olehnya berbanding walidnya, ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Mana dia sayang kepada aku lagi berbanding dengan orang lain. Apa maksud saya itu? Mana mengutamakan aku dari sudut apa yang aku suruh, dari sudut apa yang aku larang. Dia utama, dia fokus pada itu. Beliau tidak, ini antara ciri-ciri orang yang dikira sebagai taba'an lima jitu bih. Beliau tidak akan mendahulukan pendapat orang lain berbanding firman Allah dan sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan beramal tanpa ada dalil yang sahih dan mengambil sikap mendahulukan dalil yang sahih berbanding yang tidak sahih, biarpun dalil itu tidak memenuhi selera dan cita rasanya, atau beliau tidak tahu apa-apa hikmah di sebalik syariat tersebut. Ini ciri orang yang hawa nafsu dia tu, naluri batin dia sudah menjadi taba'an lima jitu bih. Inilah ciri-ciri dia. Dia akan pilih yang sahih. Dia jadi lagu tu, jiwa tu. Dia tak sih kalau misalnya contoh dhaif, walaupun dhaif boleh, tapi ada yang sahih. Jadi bila Allah sebut dalil hadis, walaupun benda tu bercanggah dengan amalan dia sudah bertahun-tahun, agama ajaran nenek moyang dia yang menjadi adat resah budaya bangsa dia, kata tiba-tiba bercanggah dengan hadis, dia rela tolak aku, dia ambil hadis. Ni payah kalah ni hadis-hadis payah kalah, payah nak buat ni. Mana kita nak buat amalan hak biasa yang sudah menjadi darah daging masyarakat kita, maka kita nak ikut hak Nabi. Tidak senang, tidak semudah kita sebut nak buat tu payah. Lebih-lebih lagi kalau dalil itu tidak memenuhi selera dia, bercanggah dengan selera dia, bercanggah dengan cita rasa dia, bercanggah dengan amalan telah pun dia buat zaman berzaman, tapi dia sanggup juga ikut. Walaupun dia tidak tahu apa hikmah di sebalik, tapi dia ikut bila ternyata amalan itu terbukti, amalan itu berdasar kepada dalil yang sahih. Ini yang saya sebut dah pada minggu lepas. Misalnya adalah kini sebagai contoh, beberapa contoh sahabat Nabi. Misalnya Abu Ubaidah telah membunuh ayahnya kerana menyakiti Rasulullah. Ini dalam peperangan lah. Begitu juga Abu Bakar dalam peperangan Badar telah berdepan dengan ayahnya dengan harapan dapat mempengaruhinya kepada Islam. Namun yang berlaku sebaliknya, maka beliau telah membunuh ayahnya kerana Islam. Ini saya petik dalam kitab Syarh Ibn Daqiq al-Aid.
berkaitan dengan sikap sahabat, khususnya Abu Bakar, khususnya Abu Bakar dengan Abu Ubaidah ini. Misalnya dalam ayat Quran yang Allah sebut kan, ini dalam Suratul Mujadilah ayat 22 ni. Tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang tergamuk berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka yang setia itu. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya, dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong agama Allah ialah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir Suratul Mujadilah ni, mana jelas sebut berkaitan dengan bagaimana sahabat sanggup memerangi ayah dia sendiri, keluarga dia sendiri, anak dia sendiri atas rasa agama. Mana benda ni dirakam ke dalam Quran, ia kekal sampai bila-bila ni, tidak akan rosak kenyataan ini, kerana Al-Quran dia tidak rosak dengan kiamatnya dunia ini. Ini kenyataan berdasar pada hal ini saja ni, sebenarnya sudah menjadi satu kenyataan yang sangat kukuh betapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jiwa mereka sampai begitu sekali. Mana Sayyidina Abu Bakar ni sampai sanggup bunuh ayah sendiri kerana agama dalam peperangan. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim ni, misalnya wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Jadi Nabi Ibrahim ini bila terbukti ayah dia tu bermusuh dengan Allah, maka tabarra'a min. Maksudnya dia berlepas diri. Berlepas diri maknanya mana kalau dalam peperangan, mana dia anggap tidak keluarga lah. Kalau dalam peperangan lah, kalau dalam keadaan biasa tidak begitu. Ini dalam konteks perjuangan. Mana dia sanggup bunuh ayah sendiri, bukan dalam peperangan, bukan dalam keadaan biasa. Keadaan biasa tak boleh. Ini dalam peperangan. Dalam keadaan biasa haram, tak boleh bunuh ayah walaupun dia kafir. Waktu wajib lah kena melakukan hubungan ke keluarga, walaupun ayah tidak Islam kena buat baik lah tu. Dosa kita maknanya derhaka pada ibu bapa walaupun dia tidak Islam. Ini dalam keadaan perang dia sanggup. Dari sikap Nabi Ibrahim tu Allah sebut lembut hati dan penyabar. Itu lembut tu, lembut hati dan penyabar. Ini sebenarnya tujuan saya kemukakan nak sebutnya bahawa bagaimana Nabi SAW berjaya merubah sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum menjadi betul-betul secara praktikal dia dapat ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai satu teori tapi sudah menjadi praktikal. Jadi peribadi sebegini sudah pasti hati dan kecenderungannya telah menerima secara redha
ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sudah mencapai satu makam redha, terima sehingga sanggup kita kata perang dengan ayah sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin timbul persoalan, kenapa anda pakaikan makna nafi la yu'minu di sini sebagai nafi sempurna iman, bukan nafi asal iman itu? Kenapa begitu? Sebab memanglah kalau kita tengok dari tafsir, dia kata khilaf ulama. Ada setengah ulama sebut la yu'minu makna nafi asal iman, tak beriman sungguh. Tetapi dalam huraiannya kata tak beriman sungguh tu maknanya dia tidak jadikan ada agama ni sebagai, dia tidak suka pada ada agama, tidak suka dalam konteks i'tiqadi, la ikrah dia hanya. Maknanya dia tidak suka pada ajaran Nabi ni, khususnya Nabi Muhammad lah dalam konteks kita ni. Dia tak suka tu dalam konteks i'tiqadi. Hak ni orang panggil, kalau zahir dia nampak Islam pun dalam dia tak suka, hak tu dia panggil nifaq i'tiqadi, nifaq secara akidah. Hak tu memang tidak Islam semua. Jadi nafi ni nafi Islam, nafi asal iman, tidak beriman, tidak Islam. Itu pendapat yang pertama lah. Jadi la yu'minu ahadukum, tidak sempurna ataupun tidak beriman. Bukan tidak sempurna lah. Kalau kita kata la situ nafi asal iman, maka terjemahnya tidak beriman seseorang kamu, tidak dikira beriman seseorang kamu. Sehingga hawa dia tu mengikut ajaran. Mengikut apa maksud? Terima reda, boleh terima, hati dia tu boleh terima. Hak perbuatan zahir dia boleh tipu, seperti pokok munafik zaman Nabi. Seperti pokok munafik zaman Nabi, dia boleh tipu. Semaya belakang Nabi, sah depan duduknya. Dari riwayat sebut dia boleh tipu, tapi hati dia tidak terima, tidak beriman. Tidak beriman. Itu kalau kita kata nafi asal. Bukan. Yang kedua, nafi sempurna. Mana tidak sempurna? Tidak sempurna iman seorang sehingga hawa dia, hati nurani dia, nafsu dia tu mengikut. Maknanya terima, reda setiap ajaran yang aku bawa. Buat tu suku, terima tu dulu. Masalah nak buat, tu bab lain. Itu yang kedua, terima tu dulu. Kalau buat apa, kalau tak terima, hati tak reda, buat saja kerana desakan-desakan luaran. Misalnya kita kata tak jadi juga. Dia kena terima, agama kena tasdik dulu. Kalau tidak ada tasdik, maka buat pun tak jadi. Itu maksudnya. Cuma di sini kalau orang tanyalah, ni kita mengambil pendapat yang tapi ramai yang kata nafi ni nafi kamal. Tapi ramai ulama sebut nafi si nafi kamal, bukan nafi asal iman. Jadi bila timbul persoalan, kenapa kita ambil sebagai nafi sempurna, bukan nafi asal? Jawabnya nafi asal iman tidak akan sesuai pada semua masalah. Kerana ada di kalangan orang Islam yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aspek tertentu dan mengabaikannya dalam aspek yang lain. Jadi kita kata sini nafi sini nafi kamal, bukan nafi asal iman. Sebab kalau kita kata nafi asal iman, ni bagi pihak yang kata nafi sini nafi kamal lah. Sebab kalau kita kata hadis ni menafikan asal iman, dia tak sesuai pada semua masalah. Kerana ada di kalangan Islam ni memang dia ikut ajaran Nabi dalam aspek tertentu. Dia ikut. Bagi saya hak ni mana ikut dalam aspek tertentu, lepas tu dia tak ikut dalam aspek tertentu. Mana tidak ikut semua. Padahal dia boleh buat. Masih dalam istita'ah dia, masih dalam kemampuan dia buat, dia tak buat. Lepas tu kita nak kata tidak sempurna, tidak asal iman, menafikan asal iman, maka dia tidak jadi beriman dengan sebab tu. Tidak begitu. Dia tetap beriman. Jadi nafi sempurna, tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia tidak buat semua, sekadar yang dia mampu. Kita kena ingatlah dalam agama kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak taklifkan kita ikut semua. Maknanya mesti ikut semua, daripada masuk bilik air sampai mata sendiri. Kita tak mampu buat gitu. Sebab tu dalam hadis lain banyak kita tengok, maknanya kita buat ni sekadar yang kita mampu, dan Allah Maha tahu. Jadi dalam keadaan yang kita mampu tu, kita tidak buat semua. Itu persoalan. Dalam keadaan kemampuan kita tidak buat semua. Hak tu Allah Maha tahu, dan hak itulah yang dikatakan tidak sempurna ini. Baik.
Ada setengah-setengah pensyarah hadis bu, dan saya rasa hak ni sebenarnya hak molek ya. Dia bahas kira-kira hak kata nafi asal iman tu dalam huraian dia lagu mana? La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, menafikan asal iman. Tak ada iman, bila tak ada iman kafir. Ulama yang kata gitu pun dia kata sekiranya, dia kait juga bukan secara mutlak. Sekiranya seseorang itu dia tidak terima, hati dia tidak terima ajaran Nabi SAW, dia tidak terima. Bila kata dia tidak terima, maknanya dia menafikan, dia tidak terima. Mana tak ada tasdik. Orang kata, kalau kita belajar usul din, apa maksud beriman kepada Rasul? Amantu billahi wa rasuli. Apa maksud beriman kepada Rasul? Apa maksud beriman kepada Rasul? Maksud beriman kepada Rasul itu maknanya dia menerima dengan sepenuh hati apa yang dibawa oleh, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu makna beriman dengan Rasul. Jadi bila dia tak terima ajaran Nabi, sebenarnya dia tidak beriman. Tak ada makna tasdik. Hak tu yang jadi tak beriman dia tu. Adalah konteks tu. Maknanya hak ni kita tak kira lagi beramalan dia. Ni hati dia tak terima dah. Hak tu maksud dia kalau nafi kami memang maksud gitu. Tetapi kalau dia terima, cuma dia tak buat. Dia terima. Seperti mana dia terima sembahyang 5 waktu, dia terima. Hati dia memang kata wajib, tak pernah pun terlintas kata tak wajib. Cuma dia tak buat. Cuma dia tak buat. Hak tu memang dia beriman, cuma iman dia tu tahap mana? Iman dia tu tahap mana? Sebab itulah kita kena tengok dalam hadis-hadis lain. Misalnya kalau kita rujuk dalam kitab Mishkat lah, kitab Mishkat misalnya, banyak dia sebut dalam konteks ni. Misalnya Nabi sebut la ilaha illallah tu miftahul jannah. Misalnya ada disebutkan dalam hadis, kata la ilaha illallah tu merupakan anak kunci syurga. Tapi Nabi kata boleh masuk syurga semata-mata ada kunci. Setiap anak kunci dia kena ada gigi dia. Gigi dia tu apa? Amalan. Puasa, zakat, terah, kata amalan. Kalau tak ada tu tak boleh nak buka juga. Tak boleh nak buka juga. Maknanya masuk neraka juga. Jadi hak masuk neraka ni bukan ki kafir saja, bukan ki murtad saja, tidak. Masuk neraka ni. Masuk neraka ni bukan ki kafir. Islam pun boleh masuk neraka bila tak cukup amalan. Cuma bezanya dia tidak kekal dalam neraka. Jadi kalau kita kata la sini nafi sini menafikan asal iman, maka orang itu akan masuk neraka kekal. Dan yang mengatakan menafikan asal iman ni maksud dia nya hawa nafsu tu dia tak terima ajaran Nabi, dengan maksud tidak terima sebagai Islam lah. Tak terima, tidak ada tasdik. Tu maksud dia nya. Tapi kalau dia terima, ulama kata menafikan asal iman, kalau kita kata tak sini menafikan sempurna iman dengan maksud seseorang itu tidak sempurna iman bila dia ikut separuh-separuh. Maknanya dia tak boleh mengarahkan hawa nafsu dia ni ikut semua, ikut separuh-separuh. Waktu memang dia terima bahawa dia tu masih beriman, memang dia terima. Jadi kita kena faham lah, ulama kata menafikan asal iman, dia faham hadis ni, dalam konteks maknanya tak terima tu apa maksud. Tak terima tu tak terima dengan erti tak terima asal dia punya ajaran Nabi bawa. Jadi bila tak terima tu kita tak bahas dah dia buat atau buat, kita tak bahas dah. Jadi hak kata tidak sempurna tu dia terima, cuma dia tak buat. Dia tidak buat. Sebab tu kita bahas dalam perbincangan kita ni, ikut hawa nafsu tu tak. Mana hawa nafsu dia tu boleh mengikut ajaran Nabi tu, maknanya dia terima dan dia buat. Dia terima dan dia buat. Kita tidak bahas mana tak terima tapi buat. Memang tak jadi awal-awal lah tu. Gitu. Jadi kalau kita tengok dia sebenarnya bahas secara lafzi, hakikat dia tidak bercanggah sebenarnya. Hakikat dia tidak bercanggah. Kerana jika hatinya tidak menerima semua ajaran agama Islam dibawa oleh Nabi, maka pada ketika itu sayugia dikatakan beliau tidak ada iman nasuh. Betul lah. Kalau dia tak terima semua, mana tidak beriman nasuh kalau tak terima semua. Tetapi kita kena ingat,
Kita kena ingat asasnya kunci perbincangan ni. Kunci perbincangan ni hak kita sebut sini bagi yang kata tidak sempurna iman, tidak sempurna iman ni maksudnya mana hawa nafsu dia tidak boleh mengarah ke terima semua. Dengan erti buat semua. Maksud terima ketabaan tu maksudnya buat semua aja sekadar dia mampu. Itu maksudnya. Jadi bila dia buat separuh-separuh memang tidak sempurna. Itu maksud dia. Maksud kata la yu'minu tu nafi kamal. Tetapi kalau kita sebut mana hati dia memang tak terima ajaran Nabi dengan erti i'tiqadi. Secara i'tiqad ulama kata. I'tiqad dia. Mana iman dia tu dia tak terima. Semua orang kafir tak terima. Orang kita ni teruk sama dia terima Nabi tu. Kita tak boleh kata dia kafir lagi tu. Tak boleh dia kata dia tidak Islam lagi tu. Hak dia kita tengok dia tak semaya, dia duduk judi, dia duduk apa. Itu dari segi amalan. Dari segi i'tiqad dia terima ke tidak? Kalau dia terima maknanya tak sempurna iman dia tu. Sebab apa? Sebab dia tak buat amalan, tidak melakukan amalan. Jadi yang kata menafikan asal iman tu maknanya memang dia tak terima tu. Tak terima tu. Asal tu lagi tak terima tu. Seolah-olah macam tak iktiraf Nabi, wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya kalau kita tengok dia bahasa tu lebih kurang ya sebenarnya. Itu yang kedua. Kalau kita tengok lagi, apakah dia perlu dalam konteks ni, apa beza menerima ajaran Nabi dalam konteks terima secara i'tiqad, terima sebahagian dengan tolak sebahagian. Dia ada dua perkara, terima atas dasar iman, patut amal atas dasar iman. Itu dua perkara yang berbeza. Kalau dia amal sebahagian, dia tidak amal semua. Dalam keadaan dia terima semua apa yang Nabi bawa di maulid belaka, dia terima secara akidah lah. Secara akidah. Ni memang dia tak beriman, tapi tak sempurna. Tetapi kalau awal-awal lagi dia terima sebahagian, tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd misalnya. Terima sebahagian. Ni kita tak bincang dah dia amal tak amal, kita tak bincang. Akidah dia tu asal dia. Akidah dia tu asal dia. Jadi kalau buat syiah hadir-hadir ayat tu dia baca khusus untuk Abu Bakar tu. Dalam kitab dia. Orang tanya tentang Abu Bakar dia pun baca ayat tu. Wa tu'minu nabi ba'dil kitab wa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Itu dia baca khusus untuk Abu Bakar. Kalau kita kecek sama-sama dengan dia kan, dia akan baca gitu dalam kitab dia sebut gitu. Jadi dia terima beriman separuh. Mana hati tu terima separuh ajaran agama. Lepas tu tak terima separuh. Ini bukan beramal lagi, terima atas nama iman itu. Terima sebahagian. Sebab tu jadi kafir, dia kena terima semua. Dia tak boleh terima sikit-sikit. Hak tadi dalam hadis ni kita bincang tu, hawa nafsu dia ikut tu maknanya dalam konteks amal. Dalam konteks amal ni. Bukan dalam konteks terima atas dasar iman. Bukan maksud gitu. Okey, baik, sekarang kita nak tengok maksud hawa nafsu. Minggu lepas saya sebut dah, cuma agak tidak teratur kita sebut. Dari segi bahasa mencintai dan mahu kepada sesuatu. Dari segi bahasa orang panggil hawa nafsu tu cinta, rasa sayang dan nak pada sesuatu. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah syarak, hawa nafsu ini digunakan pakai untuk beberapa maksud. Yang pertama, kecenderungan hati kepada sesuatu yang bersesuaian dengan syarak. Hasil dorongan inginkan kebaikan diri sendiri, bukan kerana dorongan Islam dan iman. Kecenderungan hati pada sesuatu, tapi benda tu bersesuaian dengan syarak, dan dia buat tu atas dasar dia fikir baik untuk dia, bukan kerana dorongan Islam dan dorongan iman. Ini ulama bagilah, saya sebutlah mana mungkin kita payah tu buat nak bahaya tu. Lama ke orang buat apa ni, misalnya orang kafir atau orang Islam hok jahil okey lah kita kata. Lama dia buat molek juga, buat baik, tapi dia buat baik semata-mata kerana dia tengok benda tu baik, sesuai untuk dia. Dah dia buat baik memang sesuai dengan syarak. Tetapi apakah dia buat tu hasil dorongan Islam dia, hasil dorongan iman dia? Tidak gitu. Bahkan dia pun tak tahu dia buat tu sesuai dengan agama. Dia pun tak tahu kan. Jadi keadaan gini disebut hawa nafsu juga dalam syarak, mengikut istilah syarak. Yang kedua, kecenderungan hati melakukan sesuatu. Jadi yang pertama tadi dia lebih bersifat baik lah. Yang kedua, kecenderungan hati melakukan sesuatu yang bercanggah dengan syarak, dan kecenderungan hati melakukan sesuatu dengan dorongan nafsu semata-mata.
Jadi hak dia buat tu, amalan yang bercanggah dengan syarak tu kerana semata-mata ikut nafsu dia, ikut hati dia. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama yang sebut penggunaan hak yang kedua ni, dia berpandukan, berasaskan kepada ayat Quran ni, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau menurut hawa nafsu. Apa maksud hawa nafsu? Kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Janganlah ikut hawa nafsu, kerana hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi sini hawa nafsu yang pakai ni untuk tak molek. Sebab kalau yang pertama tadi hak molek, hak ni untuk tak molek. Jangan ikut hawa nafsu, kerana kalau ikut hawa nafsu, dia akan menyesatkan kamu daripada jalan kebenaran. Jadi dalam ayat ni pakai hawa sini dengan erti sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu juga dalam surah Sad, wa nahan nafsa 'anil hawa. Bermaksud ia menahan diri dari menurut hawa nafsu. Tahan diri menurut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu dia menjurus pada yang tidak baik. Yang ketiga, penggunaan hawa nafsu ni juga boleh menjurus kepada semata-mata bermaksud kecenderungan tanpa mengambil kira apakah perbuatannya benar atau salah. Dan makna inilah yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita bincang ni. Hak kita sedang kita bincang ni, hawa nafsu hak disebut hawahu tu taba'an lima jitu bihi, hawa nafsu ni hak yang ketiga ni. Semata-mata bermaksud kecenderungan tanpa mengambil kira apakah perbuatan benar atau salah. Sebab jadi hawa nafsu, kita pakai penggunaan hawa nafsu ni untuk yang betul dan yang salah. Hak tu yang dimaksudkan dalam hadis yang ke-41 ni. Ada juga kadang-kadang kita tengok dalam syarak, dalam hadis Nabi sini kita kalimah hawa ni kadang-kadang digunakan kepada kecenderungan hati kepada yang hak, yang benar semata-mata. Misalnya contoh kata-kata Sayyidina Umar dalam mesyuarat berkaitan tawanan Badar. Dia kata fahawa Rasulullah ma qala Abu Bakr wa lam ya'wi ila ma qultu. Dalam kitab Al-Wafi, Rasulullah berminat untuk menerima cadangan Abu Bakar dan tidak berminat menerima cadangan aku. Sedangkan cadangan Sayyidina Umar ni pun tidak bercanggah dengan syarak. Benar juga. Cadangan Sayyidina Abu Bakar pun benar juga, benar kedua-duanya. Jadi hawa sini dengan arti menjurus pada benda-benda berlaku. Ada juga dipakai dalam syariat. Kerana Sayyidina Umar kata, kita bunuhlah tawanan perang tu. Sayyidina Ali pun sokong. Sayyidina Ali pun sokong. Dan sahabat lain pun sokong. Cuma Sayyidina Abu Bakar kata tak sah lah, kita keluar kepada dia. Hak mana pandai-pandai tu kita suruh jadi cikgu mengajar pokok kita. Disebut dalam kitab tu. Jadi hak Sayyidina Umar tu apakah bercanggah dengan syarat dia? Adalah sebab-sebab dia tu. Kerana dia memang mentah Islam teruk benar lah kira-kiranya. Jadi hawa di sini bukan bermakna terima Abu Bakar kerana Sayyidina Umar itu tidak benar. Sayyidina Umar pun benar juga, disokong dengan amal juga sahabat. Tapi Nabi fikir hak ni lebih baik. Jadi diguna juga hawa itu. Jadi perkataan hawa nafsu ni jangan kita nampak huduh saja, tak boleh. Sebab dia penggunaan dalam syariat pun ada juga pada benda molek. Hak yang ketiga tadi dah. Jadi kalimah taba'an bermakna orang yang mengikut ajaran syariat, iaitu hatinya cenderung kepada apa yang dianjurkan oleh syarak secara puas hati, redha. Berkait dengan makna ini Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi kalimah taba'an sini dalam hadis ni, hawahu taba'an lima jitubi, ini berkait dengan orang yang ikut ajaran syariat, di mana hati dia cenderung kepada apa yang dianjurkan oleh syarak, dan dia terima tu cenderung tu secara puas hati, redha. Sebab itulah saya sebut tadi di awal-awal tadi bahawa hak ni dia berkait dengan hati tu redha. Barulah kita kata tidak sempurna. Tapi kalau hati tu tak redha dah, tak boleh terima dia Nabi. Itu menafikan asal iman tu. Itu menafikan asal iman. Misalnya ayat ni, surah An-Nisa ni, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan
dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima tu, enggak taslima ni kalau orang ngajar dia panggil maf'ul mutlaq lah. Bukan sekadar terima, tapi terima dengan sebenar-benarnya. Itu makna wa yusallimu taslima. Dia ada makna taukid. Wa kallamallahu Musa taklima. Waktu tak boleh kita kata Nabi Musa bercakap dengan Tuhan ni berada perantara, tak boleh. Sebab dia guna apa, maf'ul mutlaq. Dia kecek dengan Tuhan dia. Itu khasiat maf'ul mutlaq ini. Ibnul Qayyim menghuraikan ayat ini. Dia kata Allah bersumpah dengan dirinya dalam ayat ni, dalam ayat ni kalau kita tengok, fala wa rabbika, tidak, demi Tuhan engkau. Allah bersumpah dengan diri dia sendiri. Jadi kata Ibnul Qayyim, maksud Allah bersumpah dengan dirinya semasa menafikan iman kepada hamba-Nya sehingga mereka menjadikan Nabi sebagai pemutus dalam apa jua yang berlaku di kalangan mereka. Tentunya ia mempunyai maksud yang sangat agung, iaitu tidak memadai keimanan semata-mata menerima keputusan Nabi. Bahkan lebih dari itu, mestilah bersih hati dan nurani mereka dari berasa susah dan sempit dada kerana menerima hukum dari Nabi SAW. Dan juga hati mereka mesti menerima keputusan itu dengan sebenar-benarnya. Jadi tak padan dengan ikut saja, semata-mata beriman, kata beriman, menerima keputusan Nabi, tak ada. Dia kena hati ni bersih, nurani bersih. Dia kita terima rasa tu hati lah. Tak ada rasa haraj, tak ada rasa, kalau haraj yang kata terjemah Kelantan, tak ada rasa sakut-sakut, tak ada. Itu maksud haraj itu. Terima sungguh. Jadi kesimpulan ayat tersebut, jangan kamu membuat keputusan dan melakukan apa-apa tindakan melainkan setelah Rasulullah SAW melakukannya. Itu kesimpulan secara umumnya begitu kata ayat tadi. Mana kamu kena ikut Nabi sungguh, khususnya dalam bab agama ni, dalam bab agama, dalam bab ibadat. Dalam bab dunia, boleh kita buat keputusan, tapi jangan bercanggah dengan kaedah umum dalam syariat itu. Itu jangan bercanggah. Allah berfirman, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Ni suara hak zahir, suara hak zahir, suara ni hak zahir. Dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, yakni dengan Nabi, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengahnya yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya, sedang kamu tidak menyedari. Suratul Hujurat. Jadi dalam ayat ini, mengangkat suara melebihi suara Nabi sudah menjadi penyebab hapus pahala. Maka bagaimana jika menolak ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap ajaran orang lain lebih baik daripada ajaran Nabi? Cuba fikirlah. Mana dalam ayat ni, angkat suara melebihi suara Nabi pun sudah menjadi sebab penghapus pahala. Hilang jadi pahala. Apatah lagi kalau sekiranya kita tolak ajaran Nabi, dah kita sebut pula tak sesuai lah ni. Ajaran Nabi ni tak sesuai lah. Tak ikut perkembangan zaman. Kalau ikut agama misalnya, cuba fikir apa kesan dia kepada amalan kita, kepada Islam kita. Tanda mengikut hawa nafsu. Berasa tidak senang terhadap ajaran ini tanda kita boleh ukur diri kita. Man kita ni masih berada dalam konteks ikut nafsu ataupun ikut ataupun nafsu tu ikut agama, ataupun kita ikut nafsu. Kita boleh ukur diri kita dengan beberapa perkara lah yang perlu kita faham. Yang pertama, misalnya seorang itu berasa tidak senang terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengelakkan dari mengikut perintah dan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai hela. Mulut tidak kata tak sikut, tetapi dia guna hela-hela tertentu supaya tidak ikut. Banyaklah alasannya gini-gini. Padahalnya tanda orang beriman ikutlah. Tak perlu banyak kecek dalam agama ni. Dah jelas ikut buat. Tapi banyak dalihnya, banyak kona kita kata. Aceh lah tu. Kita boleh hukum ni jenis ikut hawa nafsu. Mengutamakan amalan nawafil dan kurang atau tidak memberikan perhatian terhadap amalan yang Nabi tekankan pengamalannya. Jadi kita tahu dah hak Nabi tekan hak ni. Hak ni Nabi tak tekan, tapi kita sanggup habis biti hak.
Hak Nabi tekan kita tak tahu. Misalnya bak anak yatim misalnya. Nabi dalam Quran sebut diancam dengan neraka. Orang yang mengabaikan anak yatim, dia tak cara. Dia tak rasa penggemar nak menghabiskan harta untuk anak yatim. Tetapi kalau benda-benda nawafil, benda dia anggap sunat, benda kecil-kecil, tapi dia rasa meriah dia buat. Dia sanggup ke habis 2,000, dia sanggup ke habis tiap-tiap tahun. Bahkan tiap-tiap tahun dia sanggup saya buat rumah dia. Ikutlah apa saja. Ini juga sebenarnya tanda orang ikut hawa nafsu. Hak Nabi tekan dia tak buat. Gak boleh Nabi tekan. Kena belajar hadis, kita boleh tahu. Kalau tak dalam amalan peribadi tidak berkait dengan orang, misalnya kita tahajud, baca Quran, tak tu Nabi tekan. Tapi dia tak baca tu. Dia baca selawat tahu mana ada tu misalnya. Hak tu gak sanggup sampai keren kaki-kaki. Nak bangun mai subuh tu rohok jadi. Quran dia tak baca. Jalan. Kita boleh cek, boleh tengok. Jadi hadirat kena beringat. Benda-benda gini kena beringat. Ini ulama sebut ni bukan saya kaya-kaya tulis tidak ni. Kita petik dalam syarah, tengok bagaimana ulama kita dia memahami keadaan ini. Kita kena fikir. Puak kita misalnya semaya Tuhan yang tak tinggal. Tahajud tak buat. Misalnya, tahajud kan Tuhan mana ni? Tanyalah ustaz mana-mana. Tahajud tu lebih ya. Sehingga Nabi qadha kalau Nabi tertinggal. Sebab fardu juga mungkin Nabi fardu bagi dia. Sahabat tak tinggal. Misalnya. Jadi kena ingat ada. Kadang-kadang kita buat lebih-lebih benda tu nawafil. Tu pun sunat dipertikaikan je ke sunat. Kadang-kadang. Tapi hak benda hak jelas, siapa kadang-kadang dia ancam dengan neraka, kita tak buat pula. Misalnya bak aurat. Kita tak beratlah mana. Setengah-setengah. Itu jalan. Tapi kalau bak belum jaga. Nak titik ni. Kena. Kalau bak mata jaga kita tak misalnya. Tapi kalau bak aurat tak jaga. Benda-benda gitu. Ini peringatan untuk kita. Bukan kita nak nilai, kita nak nilai kita sendiri. Tidak berminat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berminat. Tidak berminat dia tu mana? Maknanya dia payahlah sebab kita kalau kita dengar hadis, kita berasa. Ya, pengaji agama kita berasa nak minat. Ni benci, kalau benci serabut perasaan dia. Sebab tu ni jangan kita nilai orang, kita nilai diri kita sendiri. Kita berasa lagu, kita berasa. Minat tak minat ni kita yang boleh rasa. Suka tidak suka ni kita yang boleh rasa. Kita nilai lah kita aku ni berada dalam tahap, dalam kedudukan situasi mengikut hawa nafsu ke, ataupun nafsu kita sudah boleh tunduk pada ajaran agama. Kita boleh nilai sendiri. Berkasih sayang dan membenci bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita sayang ke orang itu betul ke atas rasa agama. Kita benci pada orang betul ke atas rasa agama. Kita boleh nilai sendiri. Kalau tidak begitu, maka kita masih berada dalam kategori orang yang mengikut hawa nafsu. Seterusnya menilai orang lain dengan nilaian kebendaan, bukan nilaian agama, dan berkawan dengan mereka kerana kepentingan dunia. Ni kalau musim-musim pelihara baru ni parut benar. Bahaya dia tu lebih lebat pada hujan musim pelihara. Jadi macam-macam kita tengok. Kena beringat hati-hati. Kena beringat. Jadi kalau jenis kita berkawan dengan orang ni kerana dia kaya, cara kita ni masih tuan mengikut Allah. Kita boleh nilai sendiri. Kita nilai sendiri. Ini kaedah untuk kita nilai diri kita. Lepas dia tak mari tu, mari. Dia akan mari tu, ganggu syaitan. Bila mari kita kena buat lah. Auzubillahi minasyaitan. Kita bersihkan benda tu, bersihkan. Buat benda tu. Pastikan kita sayang dengan dia ni kerana Allah, bukan kerana harta dia. Menerima syariat kerana dorongan kepentingan diri, bukan kerana kepentingan Islam dan iman, dan bukan kerana untuk menyebarkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Meminggirkan ajaran agama apabila tidak memberikan keuntungan pribadi dan tidak sesuai dengan nafsunya. Misalnya sebagai contoh yang kita kata, ini kena ingat. Misalnya kalau kita tak kira lah atas nama pribadi ke atas nama kelompok ke, misalnya parti ini sebagai peringatan pada saya sendiri daripada hadirat. Kita tidak maksud nak kata siapa-siapa. Misalnya kalau lepak parti politik ke misalnya, ataupun jemaah tertentu, badai NGO ke, tak kira lah atas nama pribadi ke, kita kena letak Islam. Kalau parti kita ni bercanggah dengan Islam, kalau badai NGO kan kita turut serta lah, kita jadi duduk dalam itu kita kata, ataupun apa saja, kalau bercanggah kita kena nilai dengan agama.
Kita kena nilai dengan agama. Kalau bercanggah dengan agama, tak boleh. Kita tak boleh terima. Itu kita kena letak tu. Itu saya sebut secara ringkas lah, supaya dia gerak faham dah ni, cuma peringatan saja. Kata Yahya bin Mu'adz, seorang ahli sufi yang terkenal. Kita naklah hak sufi-sufi lagi. Ni hak sufi hak sungguh. Dia kata mana? Laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah wa lam yahfaz hududah. Tidak benar seseorang yang mendakwa mencintai Allah tapi melanggar hudud Allah, melanggar ajaran Allah. Tak kira dia tu ahli sufi ke, wali ke, tak kira. Tapi kita kena ukur dia tu dengan hukum agama. Asas dia begitu ya. Jangan langgar syariat. Kalau langgar syariat, itu kira salah. Tak kira siapa, tak kira atas nama ajaran apa. Seorang penyair mengungkapkan, dia kata ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza la'amri fil qiyas syari'un law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Jadi penyair ini kata, engkau telah engkau sedang derhaka kepada Allah sedangkan engkau mendakwa engkau cinta kasih kepada Allah. Oh demi sesungguhnya kiasan kamu itu sangat jelek. Macam mana kamu boleh jelek-jelek lah kalau kamu kata cinta pada Allah tapi kamu tidak patuh pada Allah, kamu durhaka pada Allah. Oh jauh sekali pemahaman kias kamu tu lah, jauh sangat jelek. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, kalaulah benar cinta engkau itu pasti engkau akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, kerana orang yang cinta, orang yang mencintai dia kepada seseorang, kerana orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai itu muti'un, dia akan patuh, dia akan ikut. Kita sayang pada mak kita, kita akan ikutlah mak kita suruh. Itu sifat orang sayang kepada orang. Ni kamu kata sayang tapi kamu durhaka pada Allah. Ini luar biasa. Okay, kesimpulan daripada hadis, saya nak baca habis, kita nak habis ini. Yang pertama, wajib kepada setiap orang yang beriman menyayangi dan mencintai Allah dan Rasul dalam konteks mengikuti segala perintah agama. Jika cinta ini bertambah subur sehingga mendorong melakukan amalan-amalan sunat sebagai tambahan kepada amalan fardu, maka itu akan menambahkan kadar iman dia. Makna iman dia bertambah, dia berdasar kepada dia amalan, berdasar pada amalan. Demikianlah juga jika kebencian kepada apa yang Allah larang menyebabkan seseorang mengelak diri dari melakukan perkara-perkara syubhat, maka itu juga akan menambahkan kadar iman seseorang itu. Yang kedua, kecintaan yang hakiki akan mewujudkan sikap mengikut dan mendekatkan kecenderungan dirinya dengan kecenderungan orang yang dikasihinya. Yang ketiga, maksiat berlaku kerana manusia mengutamakan nafsunya berbanding Allah dan Rasul. Yang keempat, cinta dan kasih pada seseorang mestilah berasaskan kepada mengikut syariat. Cinta dan kasih pada seseorang mestilah berasaskan kepada mengikut syariat. Yang kelima, haram kasih pada musuh Allah. Kita hormat tu bab lain. Hormat kita tidak kasih. Siapakah kasih ni? Dia sifat qalb. Kasih kita ni sifat qalb, sifat hati. Jangan hati kita cenderung kasih saya tak boleh. Kita kena musuh tu apa? Kerana dia musuh Allah. Ini bukan nak menunjuk ke hak zahir, anggota zahir, ni anggota batin, hati. Walaupun huraian itu agak panjang juga, mana muadan, tak apalah. Yang keenam, setinggi mana moral dan akhlak seseorang pada pandangan manusia, ianya tidak berguna jika tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya begitulah. Setinggi mana seorang itu baik, selama mana pun dia mengikut pandangan manusia, tetapi dia tidak ikut syariat Allah, dia tidak berguna sedikit pun pada pandangan Allah, khususnya untuk hari akhirat. Tak ada nilai sikit pun. Jadi itulah selesai perbincangan hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini memberi satu guideline, peringatan kepada kita, panduan, bimbingan kepada kita, supaya kita boleh nilai kita ni berada dalam peringkat mana dari sudut agama kita. Mudah-mudahan kita berdoa, berusahalah dan berdoa supaya kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikut
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sesetakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.